Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat kita dipertemukan sekali lagi dalam siri pembelajaran dan pengajaran secara online. Dan untuk silibus UPKK yang lepas kita telah tengok, kita telah lihat tajuk adab menghidang makanan dan juga minuman. InsyaAllah hari ini Ustaz akan terangkan pula tajuk yang kedua, iaitulah pada muka surat 2, iaitu tajuk adab melayan tetamu. Okey, murid-murid boleh buka pada muka surat yang kedua, tengok muka surat yang kedua. Baik. Pengertian tetamu. Tetamu ialah orang yang datang berkunjung ke rumah kita sama ada dijemput atau tidak. Okey, seperti keluarga, jiran, ataupun orang-orang kampung ataupun kawan-kawan kita juga termasuk sebagai tetamu. Dan memuliakan tetamu sangat dituntut dalam Islam. Ya, maknanya Islam ini sangat-sangat memuliakan tetamu. Kalau ada tetamu datang ke rumah kita, maka kita kena layan dia dengan sebaiknya. Ya, walaupun dia kawan kita, ya, walaupun dia jiran kita, walaupun dia saudara mara kita, walaupun dia orang-orang kampung, ya, maka kita kena layan dengan baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifahu." Okey, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Okey, maknanya salah satu syarat untuk menjadi orang yang beriman ialah mestilah dia memuliakan tetamu yang datang ke rumah dia. Okey, kita tengok pula adab melayan tetamu. Tengok tajuk kecil, sambut kedatangan tetamu. Okey, maknanya sambut kedatangan tetamu ni kita menjawab salam tetamu. Kalau tetamu datang dia bagi salam, maka kita jawab waalaikumsalam. Yang kedua, membuka pintu apabila diketuk. Maknanya tak kira lah sama diketuk ataupun dia hanya bagi salam, maka kita dengar saja, kita tahu ada orang datang, maka kita buka pintu. Yang ketiga, bersalaman dengan tetamu. Maknanya kalau ada tetamu yang datang kepada kita, maka hendaklah kita jawab salam dia, kemudian kita buka pintu dan kita ajak dia masuk dan kita bersalaman ataupun berjabat tangan. Ya, tapi pada musim COVID-19 ni kita tak boleh bersalaman, melanggar SOP. Sebab apa? Sebab terhalang kerana adanya penyebaran wabak virus. Okey, yang keempat, bermanis muka dan bertanya khabar. Manis muka ni macam mana? Bukan pergi ambil gula sapu kat muka, bukan. Itu muka bersemut nanti. Jadi bermanis muka ni maknanya kita senyum. Senyum dengan kadar yang kita tengok pun kita rasa seronok. Kalau jiran kita, kalau tetamu kita tengok, oh rasa seronok, rasa tenangnya. Okey, jangan terlebih senyum. Terlebih senyum ni maknanya ketawa terbahak-bahak ke, sampai tak tahu tak ada apa sebab tiba-tiba ketawa terbahak-bahak. Itu gila namanya, ya. Dan bertanya khabar. Okey, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa khabar? Kita tanya khabar dia. Sihat ke? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Itu kita bertanya lah, maksudnya kita ada interaksi. Menjemput tetamu masuk ke dalam rumah. Ya, ini antara adab, maknanya kalau tetamu itu datang, kita ajak jemput masuk rumah. Okey, jomlah masuk rumah. Kita buatkan air ke dan sebagainya, jemput dia masuk rumah. Kalau dia tak nak tak apalah, yang penting kita dah ajak. Ya, yang penting kita dah ajak dia masuk rumah. Kalau dia tak nak, itu terpulang pada dia, ya. Menyambut kedatangan mereka dengan gembira. Maknanya kalau mereka datang, tetamu datang ni, mereka ni datangnya tetamu ini membawa rahmat. Jadi kita menyambut mereka tu dalam keadaan gembira, dalam keadaan seronok. Jangan kita rasa macam, aduh, kenapalah dia datang, aduh, kenapalah dia datang macam itu dan macam ini, kenapalah si pula ni datang. Jadi kita menunjukkan bahawa kita ni tak gembira. Kemudian dia dah bagi salam, kita buka pintu, tengok muka kita pun masam je. Muka kita masam, tak seronok, dengan tak bersedianya, dengan rambut berserabainya, baru bangun tidur, baju pun baju tidur lagi. Tetamu datang pukul 12 tengah hari.
kita masih baju tidur lagi. Itu tak boleh dah, ya. Okey. Baik. Okey, kita pergi kepada tajuk kecil yang kedua, iaitu memberi layanan yang baik. Okey, antara adab melayani tetamu ini adalah kita memberikan layanan yang sebaiknya, yang semampunya yang kita boleh, ya. Yang pertama adalah sediakan jamuan tetamu, ya. Yang ini sebolehnya kita usaha untuk adakan jamuan kepada tetamu kita, walaupun kita hanya menghidang air kosong, walaupun kita hanya menghidang makanan ringan seperti biskut dan sebagainya. Yang penting ada sedikit hidangan. Kita cuba usahakan, ya, kita cuba usahakan. Dan yang kedua adalah tidak bermegah dan tidak riak. Maknanya tetamu ni datang ke rumah kita, kita jemput dia duduk, kita kata, mainlah duduk dekat ruang tamu ni. Ni sofa baru ni, baru beli ni, mahal ni, harganya 8,000 contoh. Harga sofa ni 8,000, mainlah duduk sini. Nak rasa kerusi mahal 8,000. Kemudian oh panas ya, okey tak apa, aku buka aircon, ya. Aircon ni harganya 5,000. Boleh rasa angin dia macam mana. Kemudian dia kata, cuba tengok kapet yang kamu pijak ni, harganya berapa ribu? 12,000 contoh. Jadi tidak bermegah, tidak riak, ya. Kerana pula dia, walaupun tu kawan dia, walaupun yang datang tu kawan dia, kadang-kadang dia niat nak bergurau je, tapi sebenarnya tidak bagus, ya. Dia kata, rumah kau ada ke sofa macam ni? Tak ada. Rumah kau ada aircon ke? Jangan kata begitu, maksudnya itu bermegah dan juga riak dengan apa yang ada. Yang ketiga adalah makan bersama-sama dengan tetamu. Ya, maknanya kita hidangkan makanan tidak menjadi masalah untuk kita sama-sama sekali join. Ya, sebab kadang-kadang tetamu ni dia, bila kita hidangkan makanan kepada dia, kadang-kadang kita nak makan seorang-seorang kita malu. Ya, tetamu tu nak makan seorang-seorang dia malu. Kita bagi dia minum, kita tak minum. Ya, jadi nak minum dia rasa macam kenapa minum seorang-seorang ni, yang lain tak minum ke? Dia rasa malulah. Jadi sebagai tetamu, sebagai tuan rumah, dia kena join sekali minum bersama-sama dengan tetamu supaya tetamu tu dia tak rasa malu. Kemudian ikhlas melayan tetamu, ya. Ikhlas melayan tetamu maknanya tetamu itu datang dengan rela hatinya, kita nak melayan tetamu tu supaya dia rasa seronok, ya. Jangan pula kita rasa macam tak seronok, kemudian kita mengata dia pula, ini aku layan kau ni sebab apa? Sebab kau ni jiran aku je, kalau tak aku tak layan, kata. Jangan kata begitu, ya. Yang kelima, memberi keselesaan kepada tetamu. Okey, maknanya tetamu datang tu sebolehnya, semampunya, ikut yang kadar kemampuan kita, biarlah tetamu kita itu merasa selesa. Kadang-kadang ada sebahagian daripada kita ni dia suka bela kucing, ya, bela kucing. Dan kita tahu tetamu yang datang tu pula dia tak suka kucing, ya, dia tak suka kucing. Maka bila tetamu itu datang ke rumah kita, kucing kita tu berkeliaran dalam ruang tamu. Jadi dia merasakan tidak selesa. Kadang-kadang sampai tetamu sampai terpaksa melompat atas kerusi, sampai melompat atas meja sebab kucing tu bergeser kat kaki dia. Jadi dia geli. Itu mendatangkan ketidakselesaan. Maka kucing tu kita kena pisahkan dahulu daripada tetamu kita, ya, letak di dalam bilik ke, letak dekat dalam kurungan ke, letak dekat luar ke dan sebagainya, supaya dia merasa selesa, ya, dengan menjadi tetamu kita lah. Okey, adab yang ketiga adalah iringi kepulangan tetamu, ya. Dalam buku tu dia tulis, dia salah eja tu, salah typing. Dia tulis itu iringi kengulangan. Mula-mula pening juga, fikir 2-3 kali apa benda ejaan kengulangan ni. Ya, rupanya kepulangan tetamu. Maknanya kita dah layan tetamu, dah bagi dia makan, dah bagi dia minum, kita dah sembang dan sebagainya. Kemudian tetamu mungkin ada hal, dia kata saya beransur dululah, ya, saya nak gerak dulu. Kita kata okey, tak ada masalah, terima kasih datang apa semua, kan. Dia nak keluar, nak ke pintu tu, kita kena iring dia, sampailah, kalau boleh sampai ke kereta. Jangan sampai ke rumah dia. Sampai ke rumah dia tu kita pula jadi tetamu dia nanti. Maknanya dia datang, kita dah layan dia semua, dia dah bagi makan, dah bagi minum, apa semua dah sembang-sembang. Dia nak balik tu, kita iring dia ke pintu. Jangan kita biarkan dia, kita duduk sama
kita sambung makan, kita kata nak balik silakan, tu pintu. Jangan kata begitu pula. Pintu pula tak buka, dia buka sendiri. Ya. Kena pula kunci jenis mahal, dia pun terkial-kial nak buka. Ni macam mana nak buka ni? Jadi kita kena iring dia sampai ke pintu. Dah keluar, dah buka pintu tu, kita kena iring dia pula sampai ke kereta. Ataupun sekurang-kurangnya sampailah ke, kalau rumah tu setengah rumah dia ada beranda depan tu, kawasan beranda tu. Sampai ke beranda, sampai ke pagar, sampai ke beranda tu pun dah kira okey dah. Ya, kalau nak lagi bagus sampai ke kereta. Nak lagi cantiknya sampai ke pintu pagar. Pintu pagar rumah kita lah, bukan rumah dia. Pintu pagar rumah kita. Kita bukakan pintu pagar dan sebagainya. Kadang-kadang waktu tu masih bersembang lagi lah, kalau jenis yang kau rapat ke apa benda ke. Kadang-kadang sambil diiringi tu ada benda-benda yang disembang. Ya, mungkin kadang-kadang dia tanya, ni pokok bunga ni kau tanam senang ke tanam pokok bunga ni? Senang je. Jadi kadang-kadang ada persimpangan, ada perbualan-perbualan yang tak disengajakan lah. Okey, iringi. Yang pertama adalah bersalaman. Okey, kita iringi tu, kita bersalaman. Okey, terima kasih sebab datang apa semua. Tapi musim Covid ni kita tak boleh bersalaman lah. Ya, bahkan musim Covid ni, musim PKP ni, kita tak boleh nak menerima tetamu, melayan tetamu, tak boleh. Yang kedua, bermanis muka, sama juga. Okey, dia datang tadi kita bermanis muka, dia balik pun kita kena bermanis muka, senyum sekurang-kurangnya. Ya, rasa ceria. Bukan seronok sebab dia balik, tidak. Tapi sebab rasa puas sebab tetamu tu dah datang dah. Kita rasa dapat melayan tetamu dengan rasa seronoknya, dengan rasa selesanya. Jadi kita bermanis muka, supaya tetamu tu pun rasa seronok, kita pun rasa seronok. Yang ketiga, menghantar tetamu hingga ke kenderaan. Kita dah sebut dah tadi, sekurang-kurangnya sampai beranda, dan paling seronok sampai ke kenderaan. Ya. Paling seronok. Jangan pula sampai ke kenderaan kita cari aib dia pula, kita tengok ni rotek kereta kau ni tak hidup ni, kenapa tak hidup kan? Janganlah pula ya. Ucapan terima kasih kepada tetamu kerana sudi datang ke rumah. Ya, maknanya kedatangan dia tu kita ucapkan terima kasihlah sebab sudi datang, terima kasihlah sebab sudi ziarah, terima kasihlah sebab sudi jadi tetamu. Jadi kita cakap terima kasih. Dan yang kelima, menjemput tetamu datang lagi ke rumah. Maknanya setelah selesai kita berbual bersembang, kita dah bawa dia pergi, iring dia pergi ke kereta tadi, kita kata nanti kalau free lagi, bila datang rumah saya, datanglah lagi, jemput akan datang. Kalau ada masa free datanglah lagi, kalau rasa boring datanglah lagi, kalau rasa nak bersembang datanglah lagi. Jadi kita ajak dia datang. Kita ajak dia datang kerana kita pun seronok dia datang rumah kita, dia pun mungkin seronok datang rumah kita. Maka kita kata kalau boleh datanglah lagi, datang lagi ke rumah saya. Okey, itu berkenaan dengan adab melayan tetamu pada muka surat yang kedua. Okey, kita tengok pada sambungan adab melayan tetamu. Okey, adab melayan tetamu. Adab seterusnya adalah menjaga batas-batas pergaulan dengan tetamu. Okey, maknanya kita kenal siapa yang datang, apa jantina dia, apa latar belakang dia, siapa orangnya. Kalau kita tak kenal, kita ambil langkah berjaga-jaga. Jangan kita terlalu bebas tanpa menjaga batas pergaulan. Yang pertama, huraian bagi batas-batas pergaulan, tengok muka surat 3 ya. Yang pertama adalah memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat. Maknanya tetamu datang ke rumah kita tu, kita dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan pakaian yang bersih, dan juga dalam keadaan pakaian yang menutup aurat. Yang ini kita kena jaga dan kita kena hati-hati. Kalau yang perempuan tu pakai tudung, pakai baju yang tidak ketat. Okey, yang penting sekali ini ramai orang lupa ni, pakai stokin. Okey, ini yang kadang-kadang orang terlepas pandang, pakai stokin, tutup aurat untuk yang perempuan. Okey. Untuk yang lelaki cuma pakai seluar panjang, pakai baju yang longgar-longgar lah, jangan pakai baju yang ketat-ketat, tayang body dan sebagainya. Yang kedua, menjaga suasana rumah supaya tetamu berasa selesa. Yang ni kita dah sebut, dia lebih kurang macam yang tadi tu. Maknanya suasana rumah itu pastikan suasana yang sentiasa bersedia supaya tetamu itu berasa selesa. Macam tadi yang kita dah sebut, kalau ada bela kucing, kena jaga. Kalau rumah itu bersawang, kena bersihkan.
biarlah rumah kita tak ada, bukan rumah banglo, bukan rumah villa, bukan rumah mahal, rumah yang biasa-biasa, tapi yang penting bersih. Tu yang penting tu. Walaupun rumah kita seadanya, tapi biarlah bersih. Ya, dekat laman kita tu janganlah pula dekat depan pintu ada bangkai kucing. Okey, dah buka masuk dalam pula ada bangkai tikus, ada bangkai cicak, okey, ada sawang-sawang dan sebagainya, pampers berterabur dan sebagainya. Jangan macam tu. Kalau boleh biar rumah kita itu bersih. Ya, tak cantik tak apa, yang penting bersih. Ya, dan bau itu yang penting, bau dia. Bau mesti kena bau yang selesa lah. Okey, jangan ada pula bau bangkai cicak, bau bangkai tikus, bau bangkai itu dan sebagainya. Jadi dia datangkan tidak selesa kepada tetamu. Yang ketiga adalah elak daripada melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah tetamu. Okey, jangan kita mengaibkan tetamu, jangan kita menjatuhkan maruah tetamu. Okey, contohnya kalau tetamu datang tu mungkin dia pakai baju yang tak seberapa, baju koyak-koyak, rabak dan sebagainya, ataupun baju-baju murah dan sebagainya. Dia pun datang rumah kita, kemudian kita pun bergurau dengan dia. Dia kata, datang rumah aku pakai baju bandel je ke? Jangan kata begitu ya. Datang rumah aku ni pakai baju buruk je ke? Jangan kata macam tu. Ataupun baju kau ni sama dengan kain lap dekat dapur rumah aku tu. Jangan kata begitu. Ini menjatuhkan maruah dan juga mengaibkan ataupun menghinakan. Kita menghina tetamu kita, jangan. Ini adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, menjaga tutur kata dan tingkah laku. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, ni pun salah satu syarat ciri orang yang beriman. Barang siapa yang beriman dengan Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik, aw liyasmut, ataupun kalau dia tak mampu maka hendaklah dia diam. Dan Nabi juga sebut, barang siapa yang banyak berkata-kata maka banyaklah salahnya. Sebab itu bila tetamu datang, kita bercakap itu biarlah kita bercakap benda yang hanya perlu dan benda yang baik sahaja. Okey, kadang-kadang kawan kita datang, kita bersembang pumpang-pumpang. Sebab itu kita kena kontrol persembangan kita itu. Bila mana terlalu banyak kita bersembang, terlalu banyak kita bergelak ketawa dan sebagainya, bergurau dan sebagainya, kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang menyakitkan hati tetamu kita, ataupun perkataan-perkataan yang berunsur fitnah, berunsur aib, ghibah, mengumpat dan sebagainya. Jadi yang ini kita perlu jaga kata-kata kita tu. Memang seronok kita bersembang pumpang-pumpang, kita cerita itu cerita ini dan sebagainya, tapi tak sedar dalam waktu kita bersembang itu ada kadanya perkataan yang kita keluar, ada perkataan yang tidak baik, perkataan yang buruk, perkataan keji, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Jadi ini kita kena hati-hati ya. Jadi kita kena jaga tutur kata dan juga tingkah laku, walaupun itu kawan kita, kawan karib kita, sahabat kita dan sebagainya. Okey, tengok adab yang kedua. Okey, dah habis dah adab melayan tetamu dah habis. Jadi kita tengok perkara yang dilarang ketika melayan tetamu. Maknanya ketika tetamu datang kepada kita, yang ini kita kena jaga-jaga. Kita kena jaga-jaga, jangan kita buat perkara-perkara ini. Yang pertama adalah bercakap dengan kasar. Bercakap dengan kasar ni maksudnya gaya dia tu macam nak ajak gaduh. Waalaikumsalam, kau apa hal datang? Itu maknanya bahasa yang kasar lah. Okey, jangan gunakan bahasa-bahasa yang kasar. Okey, ataupun dia datang, Assalamualaikum, kita pun jawab Waalaikumsalam. Oh, hidup lagi kau. Itu pun antara bahasa-bahasa kasar ya. Ingatkan dah tak ada. Itu contoh. Baik, yang kedua adalah tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Yang ini sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, kita kena berhati-hati dan kita kena jaga dengan aurat kita. Dengan aurat kita. Bila mana tetamu datang, kita kena tengok diri kita ni daripada atas sampai ke bawah, apakah telah menutup aurat dengan sempurna. Beza kita bungkus
tubuh badan kita ini dengan kita menutup tubuh badan kita. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati, jangan pakai pakaian yang ketat. Walaupun kita pakai baju, itu masih lagi belum cukup syarat kita menutup aurat. Syaratnya ialah mesti longgar. Okey, jangan pakai baju yang ketat, jangan pakai baju yang fit dengan tubuh badan kita. Okey, yang ketiga, tidak memberi layanan yang baik. Yang ini juga kita perlu jaga, kita kena berhati-hati. Tetamu datang ke rumah kita, tadi adabnya adalah kita melayan dengan baik. Yang ini ialah tidak memberikan layanan yang baik. Ini kita dilarang lakukan. Maknanya kita sebolehnya berikan layanan yang baik. Contoh tetamu datang, dia nak haid, dia sembang-sembang, tiba-tiba dia kata, aku haus ni, nak air lah. Kita pun kata, kau nak air pergi ambil sendiri kat dapur. Jadi tak bolehlah, ni antara layanan yang tidak baik. Walaupun kita kata, tak apa, kau datang rumah aku ni, kau buat macam rumah sendiri je. Tapi hendaklah kita menghidangkan makanan. Janganlah pula kita kata, air dekat dapur, pergi masak sendiri, pergi bancuh sendiri. Kalau nak air apa, buat semua sendiri. Itu adalah sebenarnya sifat malas melayan tetamu. Yang ini sebenarnya adalah dilarang. Yang keempat, membiarkan tetamu di luar rumah. Tetamu pula datangnya lepas malam, mungkin datang malam saja, mungkin itulah waktu yang dia ada datang malam. Jadi kita pun sembang dengan dia, kita duduk dalam rumah, dia duduk dekat beranda depan tu. Okey, kita bersembang sambil berdiri pula tu. Bersembang, kita dah nampak dah tetamu kita duduk tepuk kaki, tepuk tangan sebab nyamuk hurung dia. Kita dekat dalam selesa lah, tapi kita sembang selamba sampai berjam-jam kan. Walaupun kita masuklah, tak apa, saya sekejap je, tak apalah, masuklah, dah lama sembang ni kan, aja masuk. Jadi kita kena jaga itu perkara-perkara yang dilarang ni, maknanya jangan kita buat. Okey, tajuk seterusnya adalah faedah melayan tetamu. Maknanya apa faedah, apa dia kelebihan yang kita akan dapat. Yang pertama adalah dimurahkan rezeki. Okey, rezeki ni luas lah, maksudnya rezeki ni macam-macam, dia tak semestinya duit. Jangan kita sangka dimurahkan rezeki, tetamu datang rumah kita ni murah rezeki ni bukan maksudnya tetamu datang bawa duit, ataupun tetamu datang tertinggal duit. Bukan. Dimurahkan rezeki ini maknanya rezeki kesihatan, rezeki kegembiraan, rasa seronok tetamu datang, itu pun adalah rezeki. Rezeki dapat doa. Tetamu kita datang, dia bagi salam, Assalamualaikum, selamat dan sejahtera ke atas kamu, itu pun doa. Dia datang, dia bagi salam, kita dapat doa. Doa itu pun adalah rezeki. Jangan kita fikir rezeki itu hanya duit. Jadi rezeki ni ada banyak. Kadang-kadang ada tamu datang tu dia bawa buah tangan. Buah tangan itu adalah rezeki. Mengeratkan hubungan silaturahim. Maknanya hubungan sesama saudara ini semakin erat, semakin kuat. Ini antara yang dituntut dalam Islam, iaitu mengeratkan hubungan silaturahim, menyambung hubungan silaturahim. Okey, bahkan Islam melarang kita memutuskan hubungan silaturahim. Ini kena jagalah. Mendapat keberkatan hidup. Maknanya hidup kita ini dalam keadaan barakah. Apatah lagi orang yang tetamu yang datang itu adalah orang yang soleh, alim ulama ataupun ustaz-ustaz, ataupun tuan-tuan guru, orang-orang yang beriman, orang-orang soleh datang ke rumah kita. Bila mana mereka datang membawa rahmat, mereka datang membawa keberkatan, barakahnya di situ. Dan mereka pula berdoakan kepada kita. Kalau orang-orang yang soleh, kalau orang-orang ataupun tuan-tuan guru ataupun ulama-ulama datang ke rumah kita, maka kita minta doa kepada mereka. Boleh tak tolong doakan saya supaya rumah tangga saya ini bahagia, aman, harmoni dan sebagainya. Doakan saya murah rezeki, doakan saya itu dan sebagainya. Membawa keberkatan. Dan yang keempat, tetamu berasa gembira. Tetamu berasa gembira bila mana dia datang rumah kita, dia rasa seronok, dia rasa gembira. Seronoknya lah aku datang rumah kau ni, rasa tenang aja. Walaupun kita tahu rumah kita tu tak seberapa, tapi bila datang rumah kita tu, dia kata seronoknya lah datang rumah kau ni, aku rasa tenang, rasa seronok aja.
Baik, habislah tajuk faedah melayan tetamu. Kita tengok pula tajuk yang kedua pada masih lagi muka surat 3, tajuk yang kedua. Tajuk yang sebelahnya, bukan kedua, tajuk selepasnya, hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita. Okay, apa hikmah dia? Apa benda baik di sebalik kedatangan tetamu kita itu? Yang pertama ialah dimurahkan rezeki. Sama macam faedah tadilah, dimurahkan rezeki, sihat, rasa gembira, dapat doa, bawa buah tangan dan sebagainya. Yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim, pun sama juga lebih kurang dengan yang sebelah tadi itu. Hikmahnya dapat mengeratkan hubungan silaturahim, dapat menjalinkan hubungan yang mesra. Ya, maknanya mungkin sebelum ni kita tak berapa nak kenal dengan jiran kita, dia datang ke rumah kita, bila mana kita bersembang, rupanya lah seronok rupanya bersembang dengan jiran kita ni. Banyak benda yang dia tahu, banyak benda yang dia suka cerita dan sebagainya. Banyak benda juga yang kita dapat tahu, apa benda, apa macam-macam lah. Bila mana kita bersembang, oh baru terasa mesra. Nak wujudkan kemesraan ni salah satunya adalah dengan cara bergurau. Tapi jangan melampau. Bergurau ni biarlah berpada, biarlah berpada-pada. Dicontohi dan dihormati oleh masyarakat. Maknanya masyarakat kampung kita tu mungkin pernah ramai yang pernah menjadi tetamu kita, jadi mereka menjadikan kita ini sebagai contoh. Dia kata, aku pergi rumah dia ni, dia layan tetamu ni memang sangat baik, jadi aku cuba nak contohi dia. Dia hidangkan makanan, dia bagi salam, dia ajak masuk dan sebagainya, diiring sampai ke kenderaan, dia manisnya muka dia dan sebagainya. Jadi dicontohi kita, ya. Dan yang terakhir adalah hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting bila mana kita mengamalkan nilai-nilai murni sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam dan sebagai seorang beriman, maka Allah akan memberkati hidup kita, insya-Allah. Okey, tajuk kecil yang seterusnya dan mungkin ini yang terakhir untuk tajuk adab melayan tetamu ialah akibat tidak melayan tetamu dengan baik. Maknanya akibat buruk, benda buruk yang kita akan dapat akibat kita tidak melayan tetamu dengan baik. Yang pertama, disempitkan rezeki. Ya, mungkin tetamu tu kali pertama datang rumah kita, kita pula layan dengan tidak baik, kita layan dengan tidak melayan tetamu, tidak memuliakan tetamu. Akhirnya tetamu tu rasa serik. Dia kata, aku dah tak nak datang dah rumah ni lepas ni. Jadi semakin sempit rezeki kita, ya. Kemudian yang kedua, memutuskan silaturahim. Ya, saudara mara kita datang ke rumah kita, kita layan pun macam nak tak nak, ya. Tetamu datang rumah kita, kita duduk main game, ya, duduk atas meja sama-sama dah, tapi masing-masing main game. Itu bukan itu bukan melayan tetamu namanya itu, ya. Itu tetamu datang jadi krik-krik. Maknanya tetamu duduk, kita buat air, kita buat makanan, muju ada air dan makanan. Kemudian kita duduk kat ujung tu, kita main game. Tetamu duduk diam, terpinga-pinga, nak sembang apa ni, ya. Dia tu main game. Kita pun tanya, tetamu tu pun tanya kita, kata, hari ni masak apa? Kita pun jawab sambil lewa, sebab kita tengah fokus main game kan, ya, takut kalah. Dia kata, masak Maggi je. Dah itu je jawab. Lepas tu kita pun terus main game. Jadi ini adalah perkara yang tidak sepatutnya, ya. Dipinggirkan oleh masyarakat. Bila kita melayan tetamu tidak baik, ramai pula jadi tetamu kita tu, semua kita layan tidak baik, jadi satu kampung tu pun kata, jangan datang rumah si fulan ni, aku datang rumah si fulan ni, dia sediakan air kosong, tak sediakan makanan, ataupun dia langsung tak sediakan makanan, sembang tak sediakan air langsung, takkan air kosong pun tak ada kan. Jadi tak sediakan air, jadi kering tekak aku ni, jadi tak payah datang lah rumah dia tu. Jadi dipinggirkan oleh masyarakat. Okay, yang serunya tetamu berasa dihina dan tidak dihormati, ya. Apatah lagi sekarang ni zaman viral yang lebih berbahaya, ya. Dia datang rumah kita, kita pun sembang pumpang, dalam tidak sengaja kita telah menyakitkan hati tetamu kita, ataupun kita telah menghina ataupun telah merendah-rendahkan dia. Kemudian dia balik, dia rasa geram, dia post dalam Facebook, dia post dalam grup kampung. Dia kata, aku datang sebagai tamu ni, tolonglah layan dengan hormat sikit,
Janganlah kata begitu, jangan kata begini, walaupun tahulah aku ni tak berapa kaya, janganlah kata begitu, janganlah kata begini, dia viralkan. Kemudian habis orang semua tahu, oh perangai kita tu macam tu. Okey. Tidak, yang terakhir, tidak mendapat keberkatan hidup, ya, tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis dan selesai untuk penerangan bagi tajuk adab melayan tetamu, iaitu tajuk yang kedua bagi silibus CPKK. Jadi insya-Allah selepas daripada ini kita akan jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.